Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman pada Allah, difardukan pada kamu untuk kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan pada umat-umat sebelum daripada kamu. Tujuan difardukan puasa ini tujuannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas anugerah yang Allah telah anugerahkan pada kita untuk kita mendapat bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita tahu bahawa Ramadan ini merupakan bulan hadiah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sebut dia merupakan hadiah Allah kepada umat Muhammad? Kerana kita tahu bahawa Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datang Rasulullah. Kala mana datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila datang saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah lonjakkan nikmat ini dan diberi peluang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikmati bulan Ramadan. Kerana sebelum daripada masuknya sebelum umat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, umat-umat dahulu tidak mengenali bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni bulan yang tidak terkenal. Tapi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan bulan Ramadan. Allah bagi hadiah ini kepada umat Muhammad. Kenapa Allah bagi kepada kita bulan Ramadan ini? Ulama-ulama sebut ada banyak sebab. Bulan Ramadan ni oleh kerana memandangkan yang pertamanya, memandangkan usia umat Muhammad ini tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Tapi umur umat Muhammad pendek, tak sepanjang umur umat terdahulu. Lalu bagaimana kita nak menandingi amalan umur umat terdahulu? Oleh kerana umur umat terdahulu, bila panjang mereka hidup, banyaklah amalan yang mereka buat. Tetapi bila datang pada umat Muhammad, Allah jadikan pendek je umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Umur umat Muhammad ni sepanjang mana? Sepanjang di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni sekejap je kita hidup. Lalu Allah dia nak suruh kita dapat nikmat pada bulan Ramadan ini. Allah jadikan satu malam khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Ni dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kita dapat malam Al-Qadr dan kita berjaya menandingi amalan-amalan umat terdahulu dengan kita dapat malam Al-Qadr. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham tatkala mana kita dapat Ramadan ini hadiah Allah untuk nak bersihkan kembali diri kita. Bersih apa dia? Bersih yang disebut dengan hati kita. Hati kita ni perlu dibersihkan. Bila perlu dibersih? Sebagaimana pakaian kita. Kita tak boleh pakai tiap-tiap hari sampai tak basuh-basuh langsung. Tak boleh. Dalam hidup kita kena ada masa kita yang disebut dengan kitanya dalam keadaan yang diberi peluang dua-dua pada diri kita ni. Peluang bersih luaran dan bersih juga dalaman. Bagaimana nak bersih dalaman pada diri kita ni? Dijadikan yang disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan mesti dibersihkan dalaman pada diri kita ni. Untuk nak bersih apa dia? Nak bersih biar jadi hati kita ni hati yang bersih. Qalbun salim, dia panggil demikian. Hati yang sejahtera. Bagaimana dalam keadaan demikian pada diri kita ni? Kita diajar supaya membersihkan pada diri kita ni yang dalam jiwa kita ni bersih. Bersih apa dia? Bersih terhadap 3 perkara yang mesti dibersihkan dalaman kita ni. Yang pertama, bersihkan keyakinan. Bila kita berada dalam bulan Ramadan, bersihkan keyakinan kita ni, tolak semua keyakinan hidup ini, hanyalah kembali kepada satu keyakinan. Itu berkeyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama pada diri kita demikian. Yang kedua, dalam hidup kita ni, kita diajar supaya bersih ibadah. Ibadah kita ni jangan bercampur dalam melaksanakan ibadah. Kita diajar supaya solat
kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana kamu lihat aku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salat macam mana aku salat. Kamu puasa macam mana aku puasa. Kamu bayar zakat macam mana aku bayar zakat. Aku ajar pada kamu bayar zakat. Maknanya kamu buat haji sebagaimana aku yang buat haji. Nak sebutnya segala benda yang aku buat, kamu buatlah wahai umat aku. Ini cara yang diajar oleh Allah kepada melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita buat bila? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni syahrul ibadah. Bulan untuk kita membetulkan kembali ibadah pada diri kita supaya ibadah kita ni betul-betul mantap dalam diri kita ni. Jangan sampai peringkat ibadah kita ni bercampur dalam hidup kita. Jangan campur dalam konteks ibadah. 2. Yang ketiga, masuk dalam bulan Ramadan nak bersih dalaman kita ni juga, bersih apa dia? Akhlak, perangai dan tingkah laku kita. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, bila bulan Ramadan kamu kena ada akhlak tersendiri. Akhlak apa dia? Bersahur. Ni akhlak kita diajar supaya bangun awal sebelum daripada subuh. Bangun sebelum daripada subuh, bersahur dengan tujuan ambil manfaat. Sebelum mana subuh tu kita ambil manfaat pada diri kita ni. Ambil manfaat dalam hidup kita ni, ambil manfaat apa dia? Ambil manfaat sebelum mana subuh ni untuk membentuk akhlak. Akhlak kita ni, orang mukmin dia bangun sebelum mana subuh. Dia bukan lepas pada subuh baru bangun. Tidak. Tapi orang mukmin ni bersiap awal-awal dalam hidup dia. Ni tanda orang mukmin. Kemudian apa lagi akhlak? Ajak orang berbuka puasa. Ajak orang berbuka puasa. Panggil seramai mungkin orang berbuka puasa. Dengan makanan yang kita sediakan. Bila kita boleh sediakan makanan dalam bulan Ramadan begini, makanan untuk orang berbuka puasa, pahala-pahala orang yang berbuka puasa terhadap makanan yang kita sediakan ini dapat pada kita sama. Dia panggil, kita dapat sama. Pahala puasa dia. Dia puasa, kita dapat pahala. Bagaimana cara? Kita ajak dia berbuka puasa dengan makanan yang kita sediakan. Maksudnya, dalam hidup kita, di waktu tersebut, kita membentuk apa? Membentuk akhlak. Akhlak apa? Akhlak supaya kita tidak menjadi bakhil. Tidak menjadi kedekut dalam diri kita. Orang kita ni senang nak jadi kedekut. Kita ni senang untuk nak jadi orang yang hidup dalam keadaan yang menyayangi harta benda. Datang Islam ajar. Kamu jangan belajar untuk menyayangi harta. Tetapi kamu belajar untuk menginfakkan harta. Membelanjakan harta. Belanja untuk apa dia? Belanja untuk jalan Allah. Belanja jalan Allah ni, di antaranya, kamu ajak orang berbuka puasa. Kemudian bentuk lagi akhlak macam mana? Semayang tarawih. Semayang tarawih membentuk akhlak kita dengan Allah. Ni semua pembentukan akhlak. 3 benda ni sedang dibentukkan dalam siapa dia? Dalam apa dia? Dalam hati kita. Bila hati kita ni kita boleh jaga dalam bulan Ramadan, dalam saat mana sebulan-bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Ini mukaddimah kita dalam kita nak faham sedikit tentang mengenai tajuk yang kita bincangkan ini. Okey Ustaz, jadi itu sedikitlah mukadimah daripada Ustaz tentang pertama bersihkan dalaman lah, iaitu keyakinan, ibadah dan akhlak kita. Jadi dalam persediaan puasa ni juga mungkin Ustaz boleh ceritakan ataupun macam mana nak selalu persoalan dalam puasa ni, kita takut yang puasa kita ni tak diterima oleh Allah SWT kan? Jadi macam mana kita nak pastikan ataupun nak berusaha lah untuk memastikan puasa kita ni diterima oleh Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia cerita tentang puasa ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut as-saumu li wa ana ajzi bi. Allah Subhanahu wa taala ajar pada kitanya, puasa ni kamu buat untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Lalu di antara perkara yang kita kena jaga sungguh pada diri kitanya, nak suruh puasa kita ni diterima di sisi Allah,
Antaranya yang pertama mestilah kita buat kerana Allah. Jangan buat puasa ni kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Puasa kerana apa dia? Kerana bos suruh. Puasa kerana apa dia? Puasa kerana yang disebutkan dengan nak berkahwin dengan anak tu imam. Puasa nak tunjuk jadi warak. Puasa kerana selain daripada Allah. Tak boleh. Dalam hidup kita, di antara perkara yang kita kena jaga sungguh, pada kitanya nak suruh diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, kita ni puasa kerana Allah. Yang pertama, dipanggil demikian. Yang keduanya, mestilah mengikut Nabi. Nabi puasa macam mana? Bermula daripada mana syarat puasa ni? Bermula daripada sebelum subuh, kemudian berakhir dengan waktu maghrib. Kemudian dalam masa yang sama ni cara Rasulullah ajar kita berpuasa. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita jaga perkara-perkara jangan dibatalkan puasa kita. Jangan makan dengan sengaja pada diri kita. Jangan berbuka di siang hari ataupun kita makan minum di siang hari. Kemudian dalam masa yang sama juga, alim ulama diajar lagi. Jaga apa dia? Jaga jangan batal pahala-pahala puasa. Batal pahala puasa. Batal puasa tu satu, batal pahala puasa tu satu. Macam mana batal pahala puasa? Puasa tapi tak sembahyang. Batal pahala puasa kita. Pahala puasa, puasa kita tu sah tapi pahala tak ada dipanggil. Puasa tapi kita sibuk mengumpat. Batal pahala puasa kita. Puasa dalam masa yang sama kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Yang menyebabkan pahala-pahala puasa kita ni terbatal. Akhirnya puasa kita tidak diterima di sisi Allah. Yang ni disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali dapat lapar dan dahaga semata-mata. Oleh yang demikian, bila kita puasa ni, kita betul-betul puasa ni kita tengok macam mana Rasulullah berpuasa. Bagaimana orang-orang yang saleh berpuasa. Kita ikut yang puasa-puasa mereka sebut. Bahkan kita kena buat lebih terbaik lagi. Kerana puasa kita, pahala dengan anak kita berbeza. Tak sama. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah. Allah dah sebut dah hadis kursi. As-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa ni dibuat untuk aku sendiri yang akan balas. Untuk dia banyak mana. Boleh jadi pahala puasa anak kita jauh lebih banyak daripada pahala puasa kita. Jadi dalam hidup kita ni, kita janganlah berpuasa sambil lewa, jangan. Tetapi puasa kita ni lebih terbaik daripada tahun-tahun yang sudah. Cuba cek balik puasa-puasa tahun-tahun yang sudah macam mana. Kalau puasa-puasa kita pada tahun-tahun yang sudah tersebut, kita lalai, kita leka, kita habiskan masa dengan tidur je sepanjang kita puasa tersebut, menyebabkan di waktu ini kerugian pada diri kita ni. Oleh demikian, bila kita puasa, biar kita puasa tersebut betul-betul puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, jadi uraian yang agak sangat baiklah bagi saya dan mungkin hadirat sekalian dah nampak macam mana apa nak perlu buat untuk insya-Allah kita mengharapkan pahala yang kita dapat puasa yang akan datang ni. Yang lepas-lepas mari kita lupakanlah kita pandang ke hadapan insya-Allah. Dan seterusnya insya-Allah Ustaz, ada satu soalan berkaitanlah dengan musim sekarang ni kan, COVID-19 ni. Ada yang bertanya lah, banyak jugalah orang bertanya mengenai macam mana nak tarawih, pasal isu tarawih ni lah, tak boleh buat di masjid, dan macam mana nak kita ni yang di rumah nak menghidupkan tarawih tu. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit insya-Allah. Tuan-tuan, tarawih ni kita kena faham dia merupakan amalan sunat yang dituntut hanyalah dalam bulan Ramadan. Yang tu kita kena faham konsep tarawih. Tarawih ni berlaku hanya dalam bulan Ramadan. Dia tak berlaku dalam bulan-bulan yang lain. Tak tahulah, takut-takut orang Sabah solat tarawih juga dalam bulan-bulan yang lain. Tapi sepaham saya je bahawa tarawih ni hanyalah dalam bulan Ramadan saja. Yang pertama. Yang keduanya, tarawih ni mestikah kita tarawih di masjid saja? Tak semesti. Tarawih ni kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun tarawih di masjid. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah. Malam kedua sahabat lagi ramai, Rasulullah turun lagi.
Malam yang ketiga, sahabat lagi ramai. Rasulullah turun lagi. Malam yang keempat disebutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak turun. Sahabat lagi ramai. Malam-malam semakin ramai, Rasulullah tarawih di rumah. Rasulullah semayang di rumah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang di rumah, lama sahabat tunggu sampai dekat dengan subuh, barulah Rasulullah turun. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tunggu lama semalam nak tarawih dengan kamu ya Rasulullah. Kenapa kamu tak turun bertarawih dengan kami ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Aku bimbang ia menjadi wajib kepada umat aku." Rasulullah sebut demikian. Aku bimbang kalau dia jadi wajib, menyebabkan umat aku ni jadi berat untuk nak membebankan demikian. Oleh demikian tuan-tuan, betulan tahun ini pula Allah jadikan kita ujian. Tahun ni kitanya tak boleh bertarawih ramai-ramai dekat masjid. Kenapa? Kerana COVID-19 inilah. Bila kitanya tempoh PKP kita ni dilanjutkan sampai pada tarikh-tarikh yang tertentu, ini dah masuki bulan Ramadan. Tiba-tiba kita kena tak boleh nak pergi masjid. Maka apa yang perlu kita buat? Buatlah tarawihlah di rumah. Tarawih di rumah ni, tuan-tuan nak tarawih di rumah berapa rakaat terpulang tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat 8 rakaat, boleh. Rasulullah buat 8 rakaat. Kalau kita nak buat 20 rakaat, boleh. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat, boleh. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Disebutnya demikian. Nak buat 38 rakaat, boleh. Kerana Said Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Orang kita ni biasa sebelum daripada ni, dia sentiasa bertarawih di masjid sampai peringkat berkelahi di kalangan kita. Ada geng 8, ada geng 20 dipanggil. Sebelum daripada ni lah. Sebelum daripada PKP ini. Tapi Alhamdulillah tahun ni, mana-mana geng 20, geng 8 dan sebagainya, boleh tarawih di rumah masing-masing. Tak payah berkelahi dah. Sebelum daripada ni bukan main lagi berkelahi. Di masjid-masjid, saya ingat lagi saya di masjid di Selangor ni, saya pernah pergi sekali satu masjid, bila naik nak solat isyak tu, Bilal datang duduk sebelah saya. Bilal datang cuit saya. "Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan?" Disebut. Saya jawab, "Ya, saya tazkirah." "Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah ni, Ustaz bantai sikit geng 8 tu Ustaz." Disebut. Saya terkejut. Kenapa kena bantai? Dia jawab, "Geng 8 ni Ustaz, habis dia 8 rakaat, dia balik terus." Saya kata, "Elok dia balik. Apa masalahnya?" Saya sebut demikian. Dia jawab, "Allah, Ustaz tak faham Ustaz. Geng 8 ni kalau dia balik terus tak apa jawab Ustaz. Dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu Ustaz. Dah kita geng-geng 20 ni tak khusyuk semayang." Disebut demikian. Teringat ni cendol habis ni. Cendol ni siapa yang nak makan dan sebagainya. Tahun ni tak payah apply lah. Tahun ni siapa nak buat 8 buat. Buat kat rumah masing-masing. Nak buat 20 buat. Semayang sunat je. Nak buat 30 buat. Nak buat tarawih. Masing-masing boleh buat dekat rumah masing-masing. Panggil anak-anak kita ke, ataupun kita semayang tarawih seorang-seorang ke, semayang tarawih. Cuma tak perlulah nak selawat macam kita dekat masjid, kan duduk seorang-seorang, sallallahu wasallam alaihi dia. Seorang-seorang dalam rumah dia. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Cuma nak sebutnya, selawat ni cara orang Melayu kita je. Dia berselawat di antara selang, di antara tarawih dengan tarawih. Padahal masa tu masa yang mustajab doa. Kita boleh berdoa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa pada Allah. Masa yang mustajab doa, dia panggil demikian. Walaupun sekalipun saya nak sebutnya, kitanya bila kita solat tarawih, kita tarawih lah bacaan yang berbeza-beza. Bacaan jangan baca sama saja. Boleh juga nak baca yang sama pun, Qul huwallah. Ada sahabat yang dia hidup dia baca semayang dia Qul huwallah je. Sampai sahabat lain mengadu pada Rasulullah tentang perangai dia. Semayang je dengan dia, mesti baca Qul huwallah. Ada juga yang demikian. Yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan lekehkan dia. Jangan pelekehkan dia. Kerana nilai Qul huwallah itu besar. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah tegur pada dia, "Kenapa kamu baca Qul huwallah saja?" Dia jawab, "Kerana aku terlampau seronok. Bila aku baca Qul huwallah, aku rasa zuk masuk dalam tubuh badan aku." Pun ada juga. Dan kita ni boleh tarawih. Inilah masa untuk kita nak betulkan bacaan-bacaan Quran kita. Masa ni lah kita nak tahu betul tak betul yang kita solat selama ini pada diri kita. Kerana tarawih ni semayang sunat je. Tuan-tuan jangan kalut, jangan. Nak tarawih sepanjang mana, tarawih. Baca panjang-panjang lagi bagus. Rasulullah baca panjang-panjang tu, kalau kita baca dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dia cerita sampai bengkak kaki-kaki Rasulullah. Rasulullah bangun malam-malam. Bangun. Sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur.
oleh Aisyah, kenapa kamu Rasulullah sembahyang malam-malam ni sampai bengkak kaki-kaki Rasulullah? Rasulullah jawab, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak itu satu gambaran aku ni hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Lalu kita ni malam-malam berterawih ni, malam-malam kita solat ni, mulakan terawih kat rumah masing-masing. Isteri-isteri pun dia boleh tahulah suami dia ni betul tak betul bacaan. Sama ni payah kan. Kita ni nak suruh suami kita ni jadi imam payah. Bulan Ramadan ni, inilah masa peluang untuk kita nak tahu di kalangan pasangan hidup kita ni, suami kita ni layak ke tak layak. Bacaan dia betul ke tak betul. Dalam bacaan-bacaan solat, waktu mana solat tarawih ini, lalu kita perbetulkan di saat ini. Betulkan bacaan-bacaan, letak Quran pun boleh. Tak nak letak Quran pun tak apa. Baca yang kita ingat. Dan anak-anak kita yang menghafal Quran, masa inilah nak suruh mereka mula untuk mengingatkan balik bacaan-bacaan mereka. Kita sebut malam ni, abang kena sambung ayat ni. Malam ni kena baca ayat ni. Sambung. Biar rumah kita meriah. Dan dalam keadaan sebegini, COVID-19 yang diuji oleh Allah pada kita ni, menyebabkan kita banyak manfaat yang kita boleh tengok dan kita boleh betulkan dalam kekeluargaan kita ni sendiri. Ini cara demikian. Mudah-mudahan semua yang mendengar ni di antara orang-orang yang mendapat manfaat daripada kelebihan yang kita dapat daripada COVID-19 dan PKP yang sedang berlaku ini sendiri, insya-Allah. Sabah Ustaz. Orang Sabah. Ya. Yeah. Sabah sama jugalah dia punya perintah berkurung, alhamdulillah, kereta tak banyaklah keluar dan ramai yang masih, walaupun ada je yang kalau kita tengok surat khabar kena tangkap semua tu, tapi buat masa ni bilangan tu adalah setengah kawasan di red zone kan, macam KK pun di red zone kan, and kebetulan kami pun di KK, tapi insyaAllah so far tiada lagi terlampau orang cakap apa, ramai yang kena begitulah, tapi dah di red zone kan, dan pihak berkuasa pun sudah orang cakap apa, menjalankan tanggungjawab dengan baik lah Ustaz. Sama je lah boleh saya cakap dengan Semenanjung. Okay, di An-Nur Quranic Center ni sebenarnya buat apa? Okey Ustaz, An-Nur Quranic Center ni kepada sahabat-sahabat yang mendengar ni. Okey, An-Nur Quranic Center ni actually kalau di Sabah memfokuskan belajar mengaji lah. Kita mengajar asnaf, mu'alaf dan orang yang mau mengaji secara percuma. Jadi siapa yang berminat nak daftar secara percuma saja, boleh lihat di kami punya Facebook page, dan di situ adalah kami punya maklumat, PM saja untuk daftar. Kalau di Semenanjung pula, An-Nur Quranic Center di Perak, baru habis saja program tahfiz. Dalam masa 3 bulan Ustaz, menghabiskan hafalan 30 juz, dan boleh tengoklah di Instagram ada update lah siapa yang sudah khatam. Ini salah satunya lah pemfokusan kalau di Semenanjung. Dan satu lagi di Mesir, An-Nur Quranic Center di sana memfokuskan tahsin Al-Quran Ustaz. Jadi sekali lagi siapa yang berminat, kalau yang di Mesir, yang di Semenanjung, boleh PM, ada semua dia punya information di laman Facebook kami, Instagram kami, Twitter kami pun ada Ustaz. Yang itulah apa yang kami buat. Bagus. Walaupun saya tak dapat sampai ke Sabah dengan tempoh PKP begini, tapi saya harap supaya penduduk-penduduk Sabah, Allah bukakan hati kalian untuk menjadi orang-orang yang taat pada perintah Allah SWT. Dan mudah-mudahan walaupun kita diselang dengan lautan, tapi di sana kita akan ditautkan dengan ikatan yang ukhuwah berterusan di kalangan orang Islam. Dan saya harap supaya orang Islam di bumi Sabah dan juga di Sarawak, kalian semua mesti menjadi orang-orang yang hebat-hebat dalam mempertahankan agama. Sebab itu saya membuka ruang sebegini. Kita dengar perjalanan-perjalanan di negeri-negeri ini tentu berbeza. Cara kepahaman Islam tentu berbeza. Tapi saya harap supaya orang-orang Sabah ini lahir orang-orang saleh dan salihah. Ramai orang-orang alim yang lahir daripada bumi Sabah, insya-Allah. Sabah tidak hanya dikenali dengan Gunung Kinabalu sahaja, tetapi dikenali dengan orang-orang saleh secekal Gunung Kinabalu itu. Itu kita harap demikian.
walaupun kita ni ada di kalangan para sahabat-sahabat kita ni, dia tidak pernah lagi menjejak kaki ke bumi Sabah ini, tapi apabila kita malam begini kita boleh live dengan sahabat-sahabat daripada Sabah, kita harap supaya ikatan ukhuwah kita ini sentiasa berterusan dan sentiasa dalam keadaan yang berterusan dalam keadaan kita ukhuwah dengan cara yang baik, insya-Allah. Saya harap supaya saya dengar NGO Islam banyak di Sabah. Lalu kalian janganlah pecah belah, jangan. Tetapi jadikan NGO yang ada ni satu kesatuan di kalangan kita. Jangan berjalan berbeza-beza, jangan. Tetapi saya harap supaya umat Islam di Sabah ni akan mengembalikan balik kegemilangan dan kehebatan, kekuatan umat Islam di bumi Sabah, dan berusahalah sahabat-sahabat di sana supaya tabah dalam menghadapi setiap ujian-ujian, dalam menghadapi setiap mehnah-mehnah yang dilalui di kalangan sahabat-sahabat di Sabah itu. Terima kasih di atas kesempatan ini. Mari kita sama-sama baca doa lah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan bersama. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, menghampiri kami di bulan Ramadan al-Mubarak kali ini, ya Allah. Kami berada dalam keadaan masih lagi dalam PKP ini, ya Allah, di mana kami masih lagi diserang dengan serangan-serangan COVID-19 ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu jadikan kesembuhan yang terusan pada sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang sedang diuji dengan ujian yang sedemikian rupa itu, ya Allah. Kamu rapatkanlah kembali ikatan ukhuwah kami, ya Allah. Kamu jauhkanlah perasaan curiga mencurigai sesama kami ini, ya Allah. Kembalilah suasana hidup kami, ya Allah, dengan suasana yang meriah dan lebih meriah daripada sebelum daripada ini, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, penghapus dosa terhadap kesilapan-kesilapan yang telah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, agar menutup segala pintu-pintu maksiat itu, ya Allah. Membuka segala pintu-pintu ibadah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kami dianugerahkan pemimpin yang saleh, ya Allah. Pemimpin yang adil dan mentaati perintah kamu, ya Allah. Pemimpin yang membawa kami ke syurga kamu, ya Allah. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada mendapat pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan tentang dunia saja, ya Allah, tanpa memikirkan tentang akhirat kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar Ramadan ini Ramadan yang lebih terbaik daripada sebelum daripada ini, ya Allah. Berilah kesempatan untuk kami membersih dalaman kami dan luaran kami, ya Allah. Jadikanlah kesempatan Ramadan ini, ya Allah, saat yang terindah dalam hidup kami, ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur arwah ayah kami, ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur mereka yang telah meninggal dunia sebelum masuki Ramadan ini, ya Allah. Dengan niat untuk masuki Ramadan, sayangnya, ya Allah, kesempatan itu tidak sampai pada mereka, ya Allah. Lalu kamu memanggilnya, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka saat ini, ya Allah, di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka, ya Allah, di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah. Apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para aulia salihin, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair pada ustaz atas doa yang sebentar tadi. Jadi ya, terima kasih kepada Pusat Mengaji An-Nur, ya ustaz, yang menjemput saya sudi untuk menjadikan saya tetamu. Mudah-mudahan Allah rahmati kalian semua, insya-Allah. Insya-Allah ustaz. Nanti akan datang boleh lagi ustaz, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah ustaz, mudah-mudahan.
Okey, jadi semua hadirin hadirat, selesai sudah ceramah kita. Jadi sebelum tu saya nak maklumkan jugalah ada dua program bersempena Ramadan ni, iaitu Ramadan Challenge dan Ramadan Pesta Online yang dianjurkan oleh Yosh, one of sukarelawan lah bawah My Fun Action dan Quranic Center. Jadi semua siapa yang nak join, belia dan semualah yang ada boleh join, PM je di group My Fun Action ataupun Anur Quranic Center, insyaAllah. Jadi Ustaz, sampai sini sajalah pertemuan kita Ustaz. And sekali lagi jazakallah khair. Dan kepada hadirin hadirat, penyampaian hari ini insya-Allah manfaat, diharapkan bermanfaat lah. Jadi sampai sini saja. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom. Nampak macam robot dia. Macam masuk lagi.